COVID-19 akan terus menular di kalangan masyarakat sebagaimana tularnya denggi. Ini penting untuk kita khabarkan kepada rakyat sedang kita mencapai 80% populasi dapat vaksin. Hanya bimbang saya, Speaker, kalau kita buka secara terburu-buru, bergantung saja kepada kejayaan vaksinasi tanpa mengukur tahap sebenar kesusahan rakyat serta langkah-langkah kesihatan awam secara realistik, kita akan hadapi masalah yang sama sebagaimana negara lain yang menggunakan strategi sebegitu. Kerana di sini akan tiba musim tengkujuh. Kalau dalam pelan pemulihan tidak ada dicerminkan apa akan berlaku bila sampai kebanjiran, banjir di pelbagai kawasan pada tahun 2020, November hingga Januari 2021, seramai 40,000 orang penduduk dipindahkan. Korban nyawa dicatatkan. Semua pengangkutan darat di kawasan yang terlibat dengan banjir terputus. Strategi mitigasi banjir amat penting. Pada awal tahun ini saja, 46,000 kehilangan tempat tinggal. Banjir teruk di Pahang, takkan Babi Pekan tak tahu. Terengganu, Kelantan, Perak, Johor dengan 6 orang terbunuh. Lebih 12,487 keluarga terpaksa ditempatkan di 426 pusat pemindahan banjir. Saya hanya mahu kita ambil kira because this is coming. Kita tak boleh biarkan wujudnya kluster baharu bila kita hadapi krisis banjir. 580,000 isi rumah M40 yang jatuh ke kategori B40 akibat pandemik, maka perlunya diambil kira peningkatan paras pendapatan garis kemiskinan daripada kadar sedia ada. Ini selari dengan dapatan kami yang kami buat di Permatang Pauh untuk menunjukkan bahawa sama juga dengan peningkatan paras pendapatan garis kemiskinan, dia kena selari dengan pengenalan gaji minima yang lebih bermakna. Sejak RMK 11 lagi, isu ketidakpadanan pasaran buruh ini menjadi masalah yang dihadapi oleh kita. 83 minggu telah berlalu dengan 1,265 institusi TVET ditutup. Dan TVET ini sebahagian daripada keperluan industri. Dan laporan Ketua Audit juga menegur bahawa wujudnya fragmentasi terlalu banyak kementerian yang mengawal selia TVET. Maka akhirnya perlu ada usaha untuk menyatukan kesemua program dan akreditasi. Bila bercakap tentang projek fiberization, dia kena ada tapak. Kalau di kawasan Guak Perahu, Matang Pauh pun samalah. Not everything. Certainly tak ada 4G semua kan. Tapi persoalan saya, kerana itu saya bangkitkan kalau kita mengikut dasar yang dipilih oleh kementerian, boleh laksana pelaksanaan teknologi TV white space. Dia guna spektrum televisyen-televisyen yang ada kat rumah-rumah, hanya memerlukan kelulusan dari segi undang-undang oleh kerajaan. Kerana memanglah dilihat sebagai mencabar kuasa dan monopoli syarikat-syarikat telekomunikasi. Tapi dekat Singapura, dekat Kenya dan juga dekat Filipina, mereka gandingkan kedua-duanya sekali. Bantuan kanak-kanak ni hanya sampai kepada 1% je daripada seluruh isi rumah yang mengandungi kanak-kanak di Malaysia. Jadi mungkin di sini saya nak tanyakan, adakah sebabnya kerana PJK yang diguna pakai pada tahun 2020 diguna pakai RM980. Maksudnya untuk semua bantuan, kita tak guna pakai yang terkini iaitu RM2,208. Jadi ini kalau ahli parlimen beri pun tak boleh yang berhormat. Kita perlu juga penyelarasan daripada kementerian. Saya nak minta sedikit pandangan dan jawapan yang jelas. Kerana kalau tidak, saya tak boleh nak libatkan lebih ramai lagi yang layak. Dan keduanya adalah bantuan warga emas. Juga mendapati semua yang 60 tahun ke atas, 4% dia dapat. Jadi mungkin ada perlu integrasi data. Saya harap Yang Berhormat dapat ambil kira. Ini khas untuk kebajikan bantuan yang memang diperuntukkan oleh kementerian kepada Kementerian Wanita. Bidang teknologi angkasa ini tak boleh jadi taman permainan bagi golongan elit semata-mata. Bukan tertakluk pada bidang astronomi dan angkasa lepas, tapi melibatkan pembangunan teknologi yang berinovasi, merentasi pelbagai bidang. Yang Berhormat Perdana Menteri sebut tadi tentang Mark Geopadi. Saya fikir itulah yang kita mahukan, limpahan manfaat yang memberi kesan lanjutan kepada masyarakat dan segmen seluruh Malaysia.
Saya rujuk kepada survei kesihatan dan morbiditi 2019. Ini sebelum pandemik yang menunjukkan lebih kurang 8% kanak-kanak antara umur 5 hingga 15 tahun, lebih kurang 424,000 semuanya alami masalah mental. Yang berhormat tadi sebut tentang pelan strategik kesihatan mental. Hanya saya fikir selepas pandemik, kita bayangkan perintah berkurung, mereka tak boleh ke sekolah, maka jumlahnya akan lebih naik lagi. Kita tengok Perancis beri terapi, khidmat terapi secara percuma untuk semua rakyat sejak 3 tahun sampailah dewasa bermula tahun 2020 bagi menangani pandemik. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian bagi mengatasi masalah ini, memandangkan kanak-kanak kita sangat terkesan. So before the act itself. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you Speaker. Okay. Ada juga tambahan di negara-negara maju di mana mereka membuat pemvaksinan juga untuk remaja lelaki yang merupakan possible carriers, pembawa. Jadi adakah kementerian bersedia bukan sahaja untuk memvaksin remaja perempuan tetapi juga lelaki di antara umur 13 hingga 14 tahun untuk memastikan kita benar-benar melihat pengakhiran kanser cervix. Selalunya untuk kanser cervix, bila mereka diagnose, it is a late presentation, dah stage ketiga ataupun keempat. Jadi saya harap sangat-sangat Timbalan Menteri boleh teruskan bahawa kita terus putus dengan dasar bukan sahaja perempuan tapi juga lelaki. Terima kasih. Saya kecewa dengan penurunan paras pendapatan garis kemiskinan yang digandingkan dengan tiadanya usaha gigih untuk mengira keperluan serta deprivasi rakyat khususnya isi rumah yang memerlukan menerusi pelbagai dimensi. Saya rujuk jawapan Timbalan Menteri Wanita ketika RMK 12. Janji nak guna PJK terbaru untuk tahun 2022. Kerana tahun 2020 kita guna pakai RM980 seisi rumah. Tapi untuk 2022 hanya guna PJK makanan iaitu RM1,169. Rujuk lagi, kita kena ingat bila kita guna lagi rendah, maksudnya ratusan ribuan isi rumah yang layak, mereka tak dapat bantuan tertentu daripada kementerian. Tidak ada peruntukan yang menyeluruh bagi mewakili pekerja ekonomi gig, sama ada independent contractor atau independent, walaupun diperbaiki definisi tertentu. Pada saya ia masih lagi tidak mengambil kira perkembangan ledakan ekonomi gig yang melihat kira-kira 4 juta individu. Program di bawah Perkeso, bawah SPS Lindung, Perkeso dilihat terpaksa menanggung beban yang sangat besar dengan nilai caruman yang diluaskan manfaat kepada 9 kategori pekerja, sama ada petani, petani, nelayan, penjaja, artis dan petugas pemulihan dalam komuniti. Jadi ada pandangan dan saya rasa kerajaan harus mengambil kira bila sektor ini lebih berisiko, apakah tanggungan kelak kepada kerajaan, bebanan kewangan kelak. Saya fikir Kementerian Pendidikan akan mendapat dukungan kita sepenuhnya kalau mengambil kira bukan semata-mata pembukaan persekolahan dalam keadaan yang selamat, but apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan pelajar-pelajar yang berisiko ini. Ada ramai yang tak nak pergi ke sekolah dah. Ada ramai yang lebih selesa untuk, they will be considered dropouts. So, bagaimana nak memastikan mereka dapat juga menimba ilmu untuk survival di masa hadapan. Ini adalah perang yang kita harus tangani secara bersama. Ternyata sistem perlindungan sosial di Malaysia tidak direka dan tak cukup untuk menampung cabaran dan kejutan pandemik. Jadi kalau kita lihat sebelumnya disebut tentang kalau ada kanak-kanak dalam isi rumah, keluarga tersebut selalunya lebih miskin, tapi bantuan kita hanya meliputi kurang daripada 1% ke semua isi rumah Malaysia yang mempunyai kanak-kanak kecil. Mereka cadangkan Elaun Kanak-Kanak Kebangsaan, bantuan kanak-kanak sejagat sebagai jalan keluar kerana kita belanja lebih kurang 0.3% daripada KDNK untuk maksud bantuan sosial, sedangkan negara maju OECD lebih kurang 1%
daripada KDNK. Jadi pada saya agak penting untuk ambil kira PJK terkini, termasuklah melebar luaskan lagi jaringan, because when you invest in children, you never lose out. Datuk Yang di-Pertua, merujuk kepada kes buli sehingga mengakibatkan kematian, saya melihat terdapat keperluan yang mustahak untuk segera diperkenalkan undang-undang anti-buli ini selain daripada penguatkuasaan sedia ada yang lebih ketat. Selain itu, perlu juga diambil kira langkah proaktif untuk membuat penilaian semula terhadap sistem latihan dan pengurusan pelatih di mana-mana Akademi Latihan Ketenteraan ALK. Saya kira undang negara kita masih mengambil pendekatan lemah lembut ataupun ihsan simpati dalam menangani kes-kes jenayah tertentu. Harga ayam meningkat sehingga 40% dan yang paling mengejutkan sayur-sayuran hampir 200% peningkatannya. Saya ingin menanyakan Kementerian penggunaan skim harga maksimum musim perayaan bagi barangan-barangan yang dikira terkawal tetapi tidak digambarkan menerusi harga barangan. Bagaimana kerajaan boleh memastikan the input materials untuk bukan sahaja ayam tapi haiwan ruminan dapat dikenal pasti dan diguna pakai dalam negara sendiri. It is part and parcel of food security. Saya tahu ada kajian oleh MAFI, KPDNHP dan Kementerian Kewangan bagi melihat kenaikan harga ayam dan telur menerusi pemberian subsidi dedak. But for me that's short term, longer term kena ambil kira other factors dan sebelum mengawal harga harap diambil kira juga tentang penggunaan skim semasa tempoh PKP dan selepas PKP dan melihatnya dengan serius. Isunya bila kita guna pakai jumlah yang lebih rendah, bukan 2,208 tapi RM1,169, maka ratusan ribuan yang diumum oleh Perdana Menteri, lebih ramai lagi M40 jatuh daripada 600,000 sampailah 1 juta kepada kategori B40. Jadi saya pohon kerana Kementerian Wanita sebut ini keputusan kerajaan, keputusan Kementerian Kewangan untuk menampung penambahan hampir RM3 bilion yang kerajaan tidak ada. Kerana itu, Tan Sri Speaker, orang marah pasal 100 juta ni kerana dia ambil, dia beri kesan kepada jumlah yang diambil daripada golongan yang patut terima. Saya mohon kalau boleh diambil kira kerana keputusan Kementerian Kewangan untuk mengguna pakai PJK yang lebih realistik akan beri kesan kepada isi rumah dan mengurangkan jurang, kalau tidak jurang memang akan bertambah. Terima kasih. Saya ada bangkitkan isu gaji minima juga, tetapi berkait dengan krisis nuaan dan simpanan dalam KWSP. Kalau boleh Yang Berhormat beri sedikit pandangan kerana saya faham kesusahan untuk memperkenalkan pada target 1,500. Tapi sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat sebelum ini, antara sebab utama kenapa pencarum KWSP, bagaimana mereka boleh survive walaupun jumlah keluaran begitu besar, sejumlah 20% daripada semua stimulus kerajaan adalah kerana pengenalan gaji minima. Tapi isu fragmentasi saya nampak masih lagi tak diselesaikan, di mana sekarang daripada 7 dahulunya ada 11 kementerian yang semua terlibat dalam TVET tanpa kepala yang khusus. Maksudnya not one controls all of them. Jadi saya bimbang kerana satu, fragmentasi. Kedua, yang dibawakan daripada jawapan Yang Berhormat, saya menunggu tentang isu akreditasi. Kerana tidak ada pemusatan dan dalam ataupun setakat 1 Januari 2020, my last point, ada 593 buah institusi TVET awam, 593, 633 institusi swasta, 22 buah kemahiran peringkat negeri. Tapi 42% daripada 185 program yang disampel, program TVET ditawarkan sebelum akreditasi sementara telah diperakukan. This is a big problem. Tidak perlu ada Yayasan Keluarga Malaysia kerana memang dah ada banyak organisasi, badan-badan bukan kerajaan, termasuklah yayasan yang bergerak di bawah ini. Bagaimanakah kerajaan boleh memastikan mereka menerima geran padanan? Kerana semasa COVID, mereka menjadi tulang belakang kepada penurunan bantuan kebajikan. Berapakah jumlah secara keseluruhan isi rumah yang memang terkeluar daripada penerimaan bantuan? Terima kasih, Yang Berhormat. Kalau boleh bagi saya bertulis pun okey. Saya nak.
pindaan Akta Paten 1983. Saya rasa pindaan ini memang perbincangannya berlangsung selama beberapa tahun dan bermula di bawah kepimpinan KPDN-HGP, dahulunya Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, sebahagian besarnya untuk meningkatkan fleksibiliti perjanjian WTO TRIPS yang bakal memberikan lebih banyak ruang bagi pengoperasian industri domestik selaras dengan sasaran RMK12 untuk meningkatkan lagi industri farmaceutical kita. Contoh sekarang sebagaimana diumum oleh KPDN-HGP yang juga melibatkan Kementerian Yang Berhormat, akan berlaku pergantungan yang tinggi kepada hasil dedak bagi rantaian penternak dan juga makanan-makanan di Malaysia, dan antara sebab utama kenapa isi rong sawit iaitu pengganti kepada barangan import dedak yang selalunya kita guna pakai, di mana seluruh dunia sekarang bersaing untuk mendapatkannya. Jadi 95% datang daripada China dan Russia. Kita terpaksa kembali kepada kedaulatan dan sekuriti makanan dalam negara. Maka Yang Berhormat, bagi pihak kementerian, apakah langkah-langkah untuk mempercepatkan memberi insentif khas buat hasil tempatan pengusaha bagi makanan dedak yang diperlukan untuk mengatasi keperluan ternakan di seluruh Malaysia, kerana ini yang dibangkitkan oleh mereka, sedang kita pergi ke fasa seterusnya tidak lagi menggunakan pergantungan kepada barangan import.